Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat, teman-teman semua dalam program kita membaca Al-Quran berdasarkan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada setiap suku kata, setiap kalimah dan seantara kalimah dengan kalimah. Dalam ayat yang ke-186 ini, iaitu surah yang ketiga Ali Imran, iaitu muka surat 74 dalam juzuk yang keempat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, hendaklah kita mengajak ataupun subscribe dulu dan mengajak kawan-kawan yang lain yang belum subscribe, tolong subscribe. Yang dah subscribe, tolong ajak kawan-kawan yang lain untuk terus belajar menguasai ilmu hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran, yang perlu kita patuhi, yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita membaca Al-Quran dengan tertib dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Jadi kita teruskan pembacaan kita. Iaitu kita berjumpa dengan kalimah yang pertama, la tublahunna. Baik, perhatikan ba pertama, suku kata tub, iaitu dia ba dan mati, dia kena baca dengan qalqalah sughra, la tublahunna. Kemudian suku kata wun di sini. Yang lain tu sebut saja suku kata la. Betul? La juga. Kemudian wun, suku kata wun itu dibaca dengan wajibul gunnah kerana dia bertemu waw ini pada sebab ditasydidkan dengan huruf nun yang bertasydid. Jadi baca dengan wajibul gunnah. Lepas tu kita jumpa kalimah fi amwalikum. Saya baca dua kalimah kerana dia berkaitan. Sebab apa baca panjang? Sebab ya ini bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, maka dipakai hukum mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harakah. Sebab itu dia bubuh tanda gelombang. Tanda frekuensi itu menunjukkan kita kena baca dengan panjang 4 atau 5 harakah. Lepas tu mim mati baca dengan izzah syafai. Wa, di situ suku kata wa ada alif itu kecil, kita baca dengan mad asli 2 harakat. Bunyinya amwalikum. Mim mati juga dibaca dengan izzah syafawi, dapat 2 hukum izzah syafawi di sini. Selepas itu kita jumpa kalimah wa anfusikum. Nun sukun bertemu dengan fa, huruf ifa baca dengan ifa hakiki dengan dengung 2 harakah, iaitu dibaca antara izhar dengan tidak, iaitu dibaca antara izhar dengan idgham. Jadi bukan izhar dan bukan idgham. Anfusakum, anfusikum. Baik. Lepas tu mim mati kita baca dengan izzah syafawi. Wa anfusikum, tutup bibir. Wala tasma'unna. Baik, perhatikan di sini semua suku kata wa, latas, tas digabungkan dengan sin itu yang mati. Kemudian yang perlu kita patuhi ialah wajibul gunnah, di mana ain baris depan bertemu dengan nun yang bertasydid. Maka kita baca suku kata wun itu sama juga wajibul gunnah dengan dengung 2 harakat, iaitu wunna. Lepas tu kita jumpa kalimah mina. Baik, na bertemu dengan alif lam syamsiah dalam kalimah allazina. Jadi kita baca terus idgham syamsikan dia. Minallazina. Baik, idgham syamsi iaitu huruf nun itu dengan lam yang bertasydid. Kerana dia adalah alif lam syamsiah. Zi di situ, zi. Ingat, maksud zi itu zal. Iaitu hujung lidah kita, gigi kacip kita duduk di sini. Dan lidah kita, ujung lidah kita keluar daripada gigi kacip itu, dan sebutlah huruf iaitu al-ladzina. Kalau tak keluar lidah kita, tak betul sebutnya jadi zai. Okey. Utul kitab. Baik, perhatikan di sini baca dengan mat asli, tu tak boleh baca dengan mat asli walaupun dia ada rupa mat asli tu. Melainkan kita wakaf kat sini. Tetapi oleh kerana kita bersambung dengan alif lam qamariyah dalam al-kitab, jadi kita baca dia dengan izhar qamaritul. Kita bata ada alif kecil sana, baca dengan mat asli 2 harakat. Itu dah biasa dah. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah min
dengan qablikum, saya sambung dua sebab nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Jadi dia dipengaruhi, bunyi nun dipengaruhi oleh huruf yang berikutnya sebab nun itu sukun. Jadi baca dengan fa akiki dua harakat, min qablikum, baik ba mati. Serupa juga dekat sini, ba mati kita baca dengan qalqalah sughra sebab ba adalah huruf qalqalah dan dia berada di tengah kalimah. Maka kita baca dia dengan qalqalah sughra. Qablikum, mim mati dia kita baca dengan izhar syafawi. Okey. Lepas tu kita jumpa kalimah wa mina wa minal ladzina. Saya sambung dua kalimah iaitu wa mina dengan allazina kerana dia berkaitan. Nun bertemu dengan alif lam samsiah, kita kena idgham syamsikan huruf nun dengan huruf lam yang bertasydid kerana huruf lam adalah huruf syamsiah. Wa minal ladzina, zi dibaca dengan mad asli dua harakat. Kemudian kita sambung dengan sana na'ash. Wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Baik, saya terus baca tiga sekali. Perhatikan hamzah dengan shin, suku kata pertama bunyinya ash, iaitu berhemburan, bertafasyik bunyinya dengan sifat tafasyik. Kemudian raku, ku dipanjangkan kerana dia bertemu dengan kalimah berikutnya bermula dengan hamzah azan. Kalau baca tu azan, tapi oleh kerana tanwin bertemu dengan kaf huruf ifa, baca dengan ifa hakiki. Jadi bacanya asyraku adzan katsira. Si dibaca dengan mad asli. Ra tu tanwin dibaca oleh kerana kita wakaf di sini, boleh wakaf, harus wakaf, maka kita baca dia dengan mad iwad, iaitu tukar daripada baris dua jadi baris satu, baca dia macam mad asli, iaitu dua harakat. Okey, habis sampai jim di situ. Kemudian kita sambung kalimah berikutnya, wa in tasbiru sad itu tebal, tasbiru jangan jadi sin, angkat pangkal lidah menyebut huruf sad. Dia makhraj sama ya. Tasbiru bila kita angkat dia jadi tebal huruf sad itu, istilah. Tasbiru. Baik. Sini dibaca dengan ifa hakiki antara nun dengan huruf ta ini, antara izhar dengan idgham. Ya, bukan izhar, bukan idgham, tapi tengah-tengah. Wa in tasbiru, ru dibaca dengan mad asli, wa tattaqu, ku juga dibaca dengan mad asli, wa tattaqu. Setiap ada baris itu ada bunyinya. Kemudian kalau tak ada baris macam waw ni, dia digabung kaf dengan waw, iaitu waw sebelum waw baris depan. Jadi baca dengan mad asli itu yang dia panjang, kan ada waw tu. Fa inna, baik perhatikan di sana, fa inna, in suku kata in dibaca dengan wajib gunnah dua harakat. Kemudian kita pergi kepada zalika. Za ada alif kecil itu baca dengan mad asli. Zalika, ka bukan qa. Bukan istilah hamas. Zalika min azmil umur. Baik. Min dulu ada tanda mati menunjukkan dia baca dengan izhar. Apakah jenis izhar yang kita guna hukumnya? Izhar halki, kerana huruf nun sukun bertemu dengan ain huruf halkum, tengah halkum, ain tengah halkum. Jadi kita baca min dengan izhar halki, min ni zai. Tadi zal. Mana tadi zal? Zalika. Ni za. Ujung lidah. Zai ni antara ujung lidah dengan tengah-tengah gigi kacip kita. Bunyinya az. Bunyi berdesir macam unggas. Kemudian mil, iaitu mim bertemu dengan alif lam kamariah, baca dengan izhar kamari. Lepas itu umur akhir ayat 186 ini disukunkan huruf ra. Oleh kerana sebelum huruf ra yang disukunkan itu ada mad asli, maka kita baca dia dengan mad arid. Mad arid lis sukun dibaca boleh pilih 2, 4 atau 6, tetapi kalau kita memilih 2, sentiasa 2, konsisten dengan 2. Dia habis kita punya hukum-hukum. Kita baca bersama-sama bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab. Saya wakaf sini. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Akhir tu ialah mesti berakhir dengan marasra umur, iaitu ada takrir bunyinya, hujungnya. Baik. Tapi tidak kuatlah sebab kita sukunkan dia. Baik. Saya berhenti di sini tadi. Kita ada bunyi lantunan sebab bila saya wakaf dekat huruf ba ini, saya sukunkan huruf ba. Bila dekat Alkitab ni saya wakaf. Jadi huruf yang terakhir adalah huruf ba. Jadi bila kita wakaf kita kena tukar dia jadi qalqalah kubra dibaca. Melainkan kalau kita sambung utul kitaba min qablikum, itu wasal, tak adalah dia punya lantunan, tak ada hukum qalqalah. Walaupun dia huruf qalqalah sebab dia ada baris atas. Okey. Jadi itulah saja cara kita membaca surah tersebut, dan saya pastikan sahabat-sahabat semua InsyaAllah dapat memahaminya sebab saya dah tulis dengan ringkas. Ringkasan huruf iaitu hukum kalau wajib gunah WG, izhar syafawi ISY sebab. Kalau ada huruf tu 4 atau 5 maknanya dia dibaca 4 atau 5 harakah. Kalau 2 harakah. Melainkan tak ada maknanya 1 harakah. Zalika macam ni, zalika. Min pun tak ada huruf 2 ataupun huruf apa, huruf 3, 4 ke. Jadi baca dengan jelas min azmil umur. Okey. Jadi itu saja bacaan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut sahabat-sahabat semua boleh membaca dengan tartil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.